Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini dengan topik yang berbeza. So tak tahulah topik sebelum ni ramai orang suka ke. Okay, penuh. Topik yang ini kurang. Tapi kalau ikutkan tu telah tak ditulis malam ni kan. Jadi tak ada orang lagi. Tak tahu ada program. Okey, jadi malam ni kita nak bincang tentang gangguan makhluk gaib. Okey, maksudnya saya mengupas daripada buku saya ini, Sunnah Nabi SAW dalam menangani gangguan makhluk gaib. Buku ini saya tulis kerana saya sendiri tertarik dengan makhluk gaib ni. Ya, sebab makhluk gaib ni kita tak nampak. Tak nampak, tak rasa, tak dengar, tak boleh sentuh. Masa terbang pun tak nampak juga pun. Kalau nampak dia tak panggil gaib dah. Kan? Tak rasa juga. Tak ada juga pun. Okey, dan bila saya, antara yang menyebabkan saya tertarik mengkaji dan menulis subjek ni pula, saya dapati masyarakat kita boleh dikatakan ada dua ekstrim. Yang satu tu, semua benda yang tak kena, semua yang tak menjadi, semua dia blame pada makhluk gaib. Semua dia blame pada jin, kepada sihir, kepada buatan orang. Kalau anak sakit je, ada orang dengki anak saya. Ada seorang di kawasan perumahan saya tu, anak dia naik gatal-gatal pun, baby rash tu pun, ada orang buat anak saya juga. Padahal tu minta krim sapu je, hilang lah tu. Ya, itu satu ekstrim. Jadi semuanya dia blame pada jin, semuanya dia blame pada sihir apa. Sampai kadang-kadang kita kata jin pun boleh naik tension. Semuanya aku yang kena. Kan? Yang kedua, ekstrim kedua pula, mereka yang berkata tak wujud makhluk-makhluk ini. Sebab berdasarkan fakta sains, analisa sains, ianya tidak dapat dikesan. Kan? Tapi kita kata kalau boleh dikesan, tak jadi makhluk gaib lah dah. Kan? Kalau dapat nampak, dipegang, dirasa apa semua tu, tidaklah lagi menjadi makhluk gaib. Jadi makhluk gaib ni kita beriman dengannya sebab Allah dan Rasulnya mengkhabarkan kepada kita. Dari dalil Al-Quran dan hadis. Jadi kita ini berada di pertengahan di situ. Kita tidak blame semuanya kepada makhluk gaib dan tidak pula menafikan kewujudannya ataupun peranannya. Bila kita mengkaji tentang makhluk gaib ni, ada beberapa manfaat di sebaliknya. Okey, yang pertama sekali, kalau kita tak kenal, kita akan takut pada makhluk gaib. Dan ketakutan kita pada makhluk gaib ni kadang-kala lebih daripada ketakutan kita kepada Allah. Kalau tanya kepada orang Islam, takut Allah ke? Takut. Takut hantu ke? Takut. Tapi dia takut pada hantu tu, katakan malam-malam nak tidur kan, dia baca ayat kursi. Dia duduk sebut nama Allah betul-betul. Tapi dia takut tu kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu. Dia duduk sebut nama Allah tapi tak confident pun. Dia lagi takut pada tu. Kan, pada anak-anak kita pun lebih takut kepada hantu daripada jin ke apa ke daripada Allah. Padahal sepatutnya kita lebih takut kepada Allah, dan bila kita kenal makhluk-makhluk ini, kekurangan-kekurangan mereka, jadi kita sebenarnya tidaklah sangat takut pada mereka, tapi kita akan lebih takut kepada Allah yang telah mencipta makhluk-makhluk ini. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kita ni disuruh beriman dengan perkara gaib. Ya, macam di awal surah Al-Baqarah kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim zalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Okey, alif lam mim itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, diturunkan kepada orang-orang bertakwa, iaitu yang beriman kepada yang gaib. Termasuk yang gaib ini ialah makhluk-makhluk gaib ini sendiri. Dan bila kita belajar tentang makhluk gaib ini, antara manfaatnya kita dapat melihat bagaimana hebatnya Allah menciptanya. Dan bila kita dah kenal dengan ciri-ciri makhluk gaib ini, kehebatannya, kekurangannya, apa semua tu akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah. Sebab sebelum ni kita hanya kenal manusia.
kan, ataupun haiwan-haiwan apa semua tu. Sekarang ni bila kita kenal dengan tu, kita akan dapat menaikkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa lagi manfaatnya? Bila kita tak kenal, kita tak tahu macam mana nak lawan, tak tahu macam nak cegah. Bila kita dah kenal, kita akan dapat mengenal pasti cara-cara mereka, strategi mereka, dan kita akan dapat mencegah. Ataupun jika menjadi mangsa gangguan, kita akan dapat merawat diri kita ataupun ahli keluarga kita. Sama macam kalau kita katakan ada tim bola sepak. Okay, IDT lawan mana-mana grup lain lah. Okey. Asmaja ke? Okey, ada grup. Ada dua tim, ada perlawanan bola sepak ke, hoki ke apa ke. Kalau kita dapat belajar tentang pasukan yang kita nak bermain tu, kita dapat lihat di mana kelebihan mereka, dapat kenal kekurangan mereka, maka chances of us winning the game is higher. Kita tahu macam mana how to put our defense, dekat mana kita nak meningkatkan lagi pertahanan, di mana kita nak masuk, nak attack ke apa ke. Samalah juga dengan makhluk gaib ni. Bila kita kenal mereka, kita kenal cara-cara mereka, kelemahan-kelemahan mereka, insya-Allah akan lebih memudahkan kita untuk mencegah diri kita dan ahli keluarga kita daripada gangguan. Dan seandainya diganggu, kita akan dapat merawat. Bila saya sebut merawat ni, objektif saya melalui buku ini ataupun melalui talk ini ialah objektifnya saya nak kita masing-masing dapat merawat diri sendiri dan ahli keluarga. Tak payah benda ni satu specialize yang kita kena panggil ustaz. Sebab gangguan ini boleh berlaku bila-bila masa dan kita akan anggap I need to call a specialist. Padahal kita sendiri, especially seorang suami, seorang ayah, patut dan boleh merawat ahli keluarganya, termasuk dirinya sendiri. Jadi kita belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merawat dirinya dan ahli keluarganya. Kita tengok apa ayat-ayat yang baginda baca, apa doa-doa, apa zikir-zikir yang baginda baca. Supaya benda ni kita kata tak perlu, mungkin ada kes yang kronik ke apa ke, kena panggil the expert. Tetapi for the common reasons tu, kita sendiri boleh melawat. Sebab kadang-kadang kita panggil orang atas satu kes yang kecil, orang tu pula mengambil kesempatan dari sudut ekonomi untuk menaikkan pendapatan dia. Dia masuk-masuk rumah je, saya nampak rumah ni ada jin 3-4 orang duk menghuni sama ni. Kita panggil mungkin sebab anaknya duk menangis tak henti-henti. Mula dia buat cerita apa semua tu kan. Ada yang datang rumah saya gitu, saya kata saya nampak jin lagi besar. Dia kata mana? Tu yang duduk depan saya ni. Masuk-masuk dia duduk tengok, ada kata jin apa semua tu. Dia kata saya nampak jin yang lagi besar. Siapa dia yang tengah duduk tu? Tipu depan tu. Okey? Jadi segelintir saja mungkin golongan yang hendak menggunakan ini kesempatan, ya, tapi segelintir. Tapi kalau kita sendiri tahu, kita sendiri selalu membaca surah Al-Baqarah di rumah, tak perlu takut benda-benda gini. Okey? Apa nak kata, selalu membaca, bukan sekali-sekala membaca. Bukan pada hari masuk rumah saja, hari pertama saja baca, tetapi lazim membaca Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Ya, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kalau kita membaca surah Al-Baqarah itu, syaitan akan lari keluar. Okey, tak payah tabur garam. Lada, membazir je. Lada tu buat masak sedap. Lada hitam ke, garam ke, kunyit ke, air asid ke, klorox ke, apa semua itulah. Ya, dan satu lagi manfaat yang saya nak dapat daripada kajian ini, yang insya-Allah saya nak share bersama, ialah kita sekarang ada macam-macam kaedah rawatan yang dipanggil kaedah rawatan Islam. Okey. Tapi apakah kaedah-kaedah itu berdasarkan tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kes rasukan tak? Ada kes histeria tak? Adakah ianya dirawat dengan kes rasukan atau apa panggil kit rawatan? Kit rawatan histeria. Adakah dengan itu? Bagaimana jika ada kes rasukan, kes histeria, kes gangguan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda merawatnya? Okey? Macam contoh kalau kita di sini mungkin para hadirin pernah dengar, kalau kena ada kes rasukan ke apa ke, histeria ke, perawat tu akan memukul pesakit tu. Dengan hujah, dia bukan pukul orang tu, tapi dia pukul jin yang mengganggu dalam tu.
Lalu kita tertanya-tanya, pada zaman Rasulullah SAW, apabila ada kes rasukan, kes histeria, Rasulullah pukul tak pesakit tu? Itu contoh pertanyaan itu. Contoh lain, air jampi. Okey, zaman Rasulullah ada air. Ada air zam-zam pula tu, lagi power. Tapi Rasulullah guna tak air jampi, air zam-zam itu untuk merawat orang yang sakit? Jadi benda-benda gitu. Sebab tu tajuk buku saya ni, Sunnah Nabi. Yes, dalam menangani gangguan makhluk gaib. Kita nak tengok apa yang Nabi sendiri SAW buat untuk merawat kes-kes gangguan makhluk gaib pada zaman baginda. Jadi itulah beberapa manfaat insya-Allah yang saya hendak bawa dalam talk ini, yang insya-Allah akan secara bersiri juga. Sebelum tu saya nak bawa para hadirin semua mengenali beberapa jenis makhluk gaib dulu. Dan kita lihat sama ada makhluk-makhluk gaib ini berpotensi tak mengganggu kita. Makhluk gaib ni ada 3. Nombor 1 roh, nombor 2 malaikat, nombor 3 jin. Okey, roh, malaikat, jin. Kenapa syaitan tak masuk? Syaitan ialah jin. Tadi ada siapa cakap lain? Syaitan ialah sifat. Okey. So, syaitan tu ialah sikap. Dia bukan makhluk tu sendiri. Manusia pun boleh jadi syaitan. Apabila manusia itu atau jin itu, sikap dia ialah menderhakai perintah larangan Allah dan kemudian mengajak orang lain juga untuk turut menderhakai perintah larangan Allah. Itu syaitan. Dan dia boleh jadi di kalangan manusia dan boleh jadi di kalangan jin. Yang tu penting tu. Okey. So kita nak kaji tentang roh, malaikat, jin. Malam ni insya-Allah kita fokus pada roh dulu. Ya. Okey, kalau yang baru masuk, saya akan rujuk banyak pada buku saya ni. Kalau sesiapa yang nak beli, tidak dipaksa. Sesiapa nak beli ada di luar dalam kotak tu. Harga biasa RM34, harga promosi di sini RM25. Syarat promosi jangan minta saya sign depan tu nanti. Okay, kalau tak bawa duit, tak ada duit tukar kecil apa, tak apa. Kemudian boleh bank in saja dalam akaun saya. Kalau tak nak beli, tak apa. Dalam website saya, hafizfirdaus.com, ada edisi PDF, the complete book. In the PDF version, boleh download free. Boleh tengok dalam iPad ke apa nanti. Kalau tak nak download, tak apa. Dengar saja malam ni. Okay? Jadi, mudah sikit tahu apa saya tengah baca ke apa kan. Bila kita bincang tentang roh, pertama sekali yang kita kena tahu ialah ilmu kita tentang roh ini amat sedikit. Ya, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 85. Kalau yang ada buku boleh tengok muka surat 25. Muka surat 25 apabila Allah SWT berfirman, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Okay, muka surat 25. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang roh. Quril ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahawa roh ini adalah daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Dan tidaklah kalian diberi ilmu tentangnya melainkan sedikit saja. Sedikit itu ialah apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau kita ada jumpa penyataan, cerita apa tentang roh apa semua tu yang tidak berasal dari Al-Quran, tidak berdasarkan hadis, maka tak payah dengar. Reject saja. Kalau benda tu penting, Allah dan Rasulnya akan mengkhabarkan kepada kita. Kalau ianya tak penting, Allah dan Rasulnya tak cerita, maknanya tak payah tahu. Okey? Jadi kalau nanti later sesi Q&A ada yang tanya-tanya, saya tak tahu berdasarkan Al-Quran dan hadis, saya pun tak jawab juga. Okey? Sebenarnya dalam agama pun begitulah, jangan main goreng je apa semua tu. Ya, kalau tak ada dalilnya, tak ada hujahnya dan tak ada ijtihad ulama dalam bab tu ke, kiranya tak apa. Tak payah semua nak kena cerita. Ya, kadang-kadang berkata tidak tahu itu adalah lebih menunjukkan kepandaian, kearifan seseorang itu daripada hendak menjawab semua soalan yang dikemukakan. So, yang pertama sekali tentang roh ini yang dikhabarkan oleh Allah SWT kepada kita melalui Al-Quran dan hadis amatlah sedikit. Dan berdasarkan ayat inilah juga terdapat banyak kritikan ke atas
sebuah kitab karangan Imam Ibn Qayyim yang berjudul Ar-Ruh. Imam Ibn Qayyim, seorang tokoh kurun ke-8 Hijrah, ada menulis sebuah kitab yang namanya Ar-Ruh, tentang roh saja. Tapi dalam kitab tu ada banyak macam cerita-cerita dari penggali kubur, cerita-cerita daripada orang yang mimpi apa semua tu, yang menyebabkan para penyemak, para peneliti mempersoalkan balik. Sebab benda ni roh. Roh ni pada alam gaib. Alam gaib ni melainkan apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Penjaga kuburnya cerita tak boleh pakai. Orang yang duduk jalan tepi kubur tak boleh pakai. Okey, jadi timbul persoalan, siapa yang karang ni? Adakah betul Imam Ibn Qayyim yang karang? Imam Ibn Qayyim ni seorang tokoh yang besar. Okey, yang tak suka dengan dia panggil dia Wahabi lah. Okey. Okay, yang tak setuju dengan dia panggil dia Wahabi. So ada yang kata bukan dia yang tulis. Ada yang kata dia tulis sebelum dia menjadi anak murid. Dia ni salah seorang anak murid top kepada Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Seorang lagi Wahabi. Okay. Tapi macam kitab Ar-Ruh yang saya miliki, penghakiknya, pentahkiknya telah menceritakan di bahagian mukadimah dan telah mengemukakan bukti-bukti bahawa kitab tu memang tulisan Imam Ibn Qayyim dan memang ditulisnya selepas memang dia berkenalan dengan Imam Ibn Taymiyah. Tapi itulah kita ni, walaupun kita cenderung pada Imam Ibn Qayyim selalu merujuk kitab-kitabnya seperti Zadul Ma'ad dan sebagainya, tapi bila ada benda yang bertentangan dengan dalil Quran dan Sunnah, kita tetap menolaknya. Kita tidak taksub kepada mana-mana tokoh. Okey. Jadi itu pertama. Yang kedua tentang roh yang kita nak kena tahu ialah roh ini ialah makhluk Allah. Semua orang tahu makhluk Allah. Sebab ada segelintir yang berpendapat roh ini bukan makhluk Allah, akan tetapi sebahagian daripada Allah. Macam mana pula tu? Okey, ingat ya, roh ini ialah ciptaan Allah. Sebab sebagaimana firman Allah SWT, kita di muka surat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwa wahidul qahhar. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah mencipta segala sesuatu termasuklah roh. Demikian juga banyak ayat-ayat lain yang menerangkan bahawa Allah ni mencipta segala sesuatu. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, ada segelintir, ada sebahagian daripada aliran sufi atau tasawuf yang berpendapat roh ini adalah daripada Allah. Mereka berhujah daripada ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana Allah mencipta manusia ini, kemudian Allah meniup rohnya ke dalam manusia tu. Satu contoh, kalau lihat di muka surat 24, Allah SWT berfirman dalam surah Hijr, ayat 28-29. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan mencipta seorang manusia daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada lumpur hitam, yang diberi bentuk. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku meniup padanya min ruhi, daripada rohku. So dia kata roh tu daripada Allah tu sendiri. So dalam diri manusia ni ada sebahagian ciri atau unsur daripada Allah itu sendiri. Dan kita tak akan mengetahui benda tu sampai kita telah mencapai ke makam-makam tertentu. Sebab tu kalau yang geng kumpulan yang sebahagian sufi tasawuf ni, kalau mereka kata yang kategori awam ni masih lagi solat, masih lagi puasa. Tapi kalau you sudah sampai ke certain extent tu, you sudah tahu yang you ni sebahagian daripada Allah, maka tak perlu beribadah lagi. Sebab Allah tak perlu beribadah kepada Allah. Boleh tangkap ke? Sebab ada orang yang tak solat. Bila tanya kenapa, dia kata Allah tak perlu beribadah pada Allah. Sebahagian daripada Allah ada dalam saya. Kita tanya apa dalil? Dia akan baca ayat ini. Dan beberapa lain yang mengatakan bahawa Allah setelah menciptakan manusia ini, meniup ke dalam manusia ini rohnya. So dia kata rohnya. So roh yang ada dalam kita ni sebahagian daripada Allah. So macam mana kita nak counter ni? Cepat nanti ramai-ramai tak solat nanti mana?
Macam mana kita nak counter ni? Kalau saya kata ini phone saya kan, saya bagi, ini phone saya. Adakah itu berarti phone ni sebahagian daripada saya atau phone ni milik saya dan saya bagi? Boleh tangkap ke? Okay, telefon, saya kata ini phone saya bagilah. So, apakah bila kata phone saya, phone ni sebahagian daripada saya atau phone ni milik saya dan saya bagi? Okay. Sama juga apabila Allah SWT berfirman rohnya, tidak bererti roh tu daripadanya, tapi roh tu miliknya sebab Allah yang cipta. Dan Allah meniup roh yang Allah cipta itu ke dalam manusia yang baru diciptanya. Boleh tangkap di situ? Okey. Sebab saya pernah jumpa. Kita kata sebahagian. Okay? Tak patut, tidak adil kita nak kata semua sufi, semua tasawuf sama. Tapi sebahagian yang pada mulanya memang okey apa, tapi lama-lama mereka kata sudah sampai ke tahap tertentu, sudah mencapai makam tertentu, tak perlu lagi beribadah. Kenapa? Sudah capai level bahawa saya dan Allah ni sama. Kenapa? Yang berdasarkan hujah ni lah. Okey, jadi Allah tak perlu beribadah kepada Allah. Sampai-sampai saya pernah berpandangan, sebab saya ada kawan dulu, kawan pilot jugalah. Asalnya tak solat. Lepas tu dia mulalah belajar solat apa semua tu. Okey, bagus. Mula belajar nak puasa Ramadan. Okey, bagus. Tapi lepas tu dia pergi join grup tasawuf pula. Saya kata, jangan. Nanti you end up tak solat balik. Mana boleh, tasawuf ni bagus ni. Semua dah pakai serban, jubah apa semua tu. Tapi dia join juga, lama-lama memang end up tak solat. Saya cakap bertanya kenapa? Dah sampai satu level, tak payah solat lagi dah. Sebab saya dan Allah itu sama. Dan Tuhan tak perlu beribadah kepada Tuhan. Okey? Daripada ayat ni. Ada satu lagi juga yang dipanggil wadahatul wujud. Itu pun ada satu lagi sebab juga. Yang wujud tu hanya satu saja. Itu satu lagi sebab. Yang ini pun satu lagi sebab. Ya. Tasawuf ke sufi ni sebenarnya apa? Okey ke, tak okey ke? Ataupun saya tanya dulu. Tanyalah anda sebelum anda ditanya. Okey. To be fair, mungkin ada yang baik. Yang baik tu apa sebenarnya yang dia orang nak fokuskan ke, nak ajar ke, yang nak beri tumpuan kan ke? Macam saya tak join mana tasawuf. Tak join mana sufi. Okey, jadi apa yang saya kurang berbanding dengan seorang yang join sufi katakan, join mana-mana grup tasawuf katakan, ataupun tarikat ke? Tak apa, salah tak kena hukuman. Okey. Tapi kebanyakan tasawuf dia bila cerita pada orang awam dekat situ tu lah. Sebab tasawuf tu pun sendiri asalnya hendak memberi fokus kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Zuhud, maknanya memegang harta dengan tangan, tidak memegang dengan hati. Zuhud tu bukannya semua miskin semua tu, tak. Zuhud tu dia pegang harta dengan tangan. Tapi dia nampak ada orang perlu, dia terus bagi je. Tak ada, sayang aku tak nak bagi je. Saya tak zuhud, orang minta barang saya tak bagi je. Jangan minta lepas ni. Okey, jadi dia macam zuhud, dia nak melatih diri untuk tidak menjadi, apa kita kata, pentingkan dunia, tidak dengki kepada orang lain yang ada kebaikan yang lebih, selalu merendah diri, tawaduk. Jadi benda-benda yang begitu, yang sebenarnya memang diajar oleh Islam. Tapi sayang sekali, sebahagian daripadanya, lama-kelamaan dia mula melencong ke arah lain pula. Dia punya konsep ketuhanan tu dah mula jadi lain pula. Okey, konsepnya terhadap syariat Islam mula jadi lain. Sebab tasawuf yang original tu mereka tetap mentauhidkan Allah sebagaimana kita mentauhidkan Allah. Tetap melaksanakan perintah larangan syariat Allah sebagaimana kita melaksanakannya. Hanya mereka nak beri fokus yang lebih.
pada amalan-amalan hati. Okey? Tidak mahu lalai, leka, benda-benda begitu itulah. Tapi sayang sekali tersasar pura jadinya. Okey? Macam melatih hati ni untuk sentiasa melihat kebesaran Allah dalam semuanya. Okey. Tapi ada pula yang menyeleweng. Boleh tengok perempuan. Kenapa? Saya sedang mengecapi keindahan ciptaan Allah. Tak boleh lah. Yang haram tu haram lah. Tapi dia pusing jadi alasan apa? Saya sedang melihat. Bila saya lihat wanita ni, saya lebih teringat pada Allah. Tak, you ingat pada Allah, you tak tengok wanita. Dia terbalik tu. Ya, okey. Itu beberapa contohnya saja ya. Jadi pada pandangan saya, sebab Islam secara keseluruhannya memang mengajar kita, termasuk turut mengajar kita untuk menjaga hati daripada perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang menyebabkan kita terlalu fokus kepada dunia hingga melupakan akhirat, bersaing, berlumba-lumba harta siapa lagi banyak, anak siapa lagi banyak, isteri siapa lagi banyak, tidak mahu zuhud, tidak mahu tawadu, sifat ego, sifat sombong, semua itulah. Okey, jadi semua tu memang tetap ditekankan oleh Islam tanpa perlu kita masuk ke dalam tasawuf. Okey ke setakat ni? Okey, alhamdulillah. Ada, macam tak silap saya, salah satu tasawuf yang betul tu apa dipanggil tarikat Nasyabandi. Nasyabandi telah pun difatwakan haram. Tetapi di Malaysia ni fatwa tu sekadar fatwa, dia tidak ada penguatkuasaan undang-undang di situ. Jadi kebanyakan syekh-syekh yang masuk yang duk menyanyi selawat tu, Nasyabandi lah tu. Jadi mereka tetap dibawa masuk juga. Tidak ada penguatkuasaan di situ. Jadi tasawuf ni kadang-kadang dia punya presentation tu lebih menarik tau. Something new, something different. Sebab orang kita dulu belajar Islam hanya jenis-jenis air. Air itu, air mustakmal, air ni apa tu. Lepas tu usali. This one something new, something different. Jadi mereka pun tertarik nak mengkajinya. Tak payah nak menyusahkan diri dengan jenis-jenis air. Nak pakai washing machine pun jadi pening apa semua tu kan. Okey, jadi ada something new tu mereka pun tertarik. Bila tertarik tu ikut-ikut mula-mula memanglah okey sebab dia ada level-level dia panggil makam-makamnya. Makam awam, makam khusus yang khusus apa semua tu. Up to the person dan up to us also lah untuk menceritakan, untuk berdakwah apa semua tu lah. So bila kita mendakwahkan tentang Islam ni, kita mendakwah kepada tentang Islam kepada orang bukan Islam pada Islam dan juga kepada orang Islam kepada Islam yang sebenarnya tu. Tarikat tu jalan. Kita ajak pada tarikat Muhammad, jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak payah Nasyabandi ke Sazali ke apa semua tu. Tak payah dengan tarikat-tarikat. Tarikat-tarikat tu dia jalannya tersendiri, ada suluknya tersendiri, ada zikirnya tersendiri, ada selawatnya tersendiri. Yang ini mungkin zikir sekian-sekian, 1000 kali sehari. Yang ini pula zikir sekian-sekian, 1500 sehari. Jadi lain tu lain. Kita apa yang Nabi ajar, kita buat gitu je. Tak ada. Kita dianjurkan selawat sebab kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bukan selawat untuk supaya malam nanti dapat mimpi Nabi, ataupun selawat supaya nak sembuhkan penyakit, ataupun selawat untuk dapat sekian.
Bila ayah saya dulu meninggal dunia di rumah, tapi tingkat atas. Nak bawa turun tu berat. Sebab sama besar dengan saya lah, 6 footer apa semua, ayah saya dulu, rahimahullah. So bila nak bawa, saya dengan saudara-saudara tu memang berat lah nak bawa. And the dead body is heavy kan. So di kalangan saudara tu nak angkat, berat, tak apa. Kita selawat-selawat jadi ringan pula. Kita macam mana pula tu? Tapi time tu tengah angkat kan, tak adalah nak gaduh ke apa kan. Angkat je lah, tapi was like, selawat jadi ringan, macam mana ni? Okay, selawat, tak apalah, dia selawat lah, kita angkat je lah. Okay, macam-macam. Jadi, bila orang sakit ke apa, mari, ada yang baca Yasin tu, ada yang selawat. Kita boleh selawat, tapi sebelum berdoa, kita dianjurkan memuji Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita berdoa. Apa kita nak? In this case, kita doakan kesembuhan ke, kita doa apa, mudahkan urusan jenazah ke. Bukan kita selawat terus kat situ saja. Tapi tak doa apa lepas tu. Okey? Alright, sekarang ni kita punya tumpuan, kita dah tahu sikit je sudah tentang roh ni. Okey? Bahawa ianya makhluk ciptaan Allah. Dan persoalannya sekarang ni, roh ni selepas meninggal dunia, ke manakah perginya? Adakah ada bersama kita di sini? Ataupun di alam barzah, ataupun di syurga. Ya, kalau dalam buku tu boleh lihat muka surat 27. Roh para nabi, para nabi dan rasul, mereka berada di syurga di tingkatan yang paling tinggi, yang disebut sebagai Ar-Rafiqul A'la. Apabila Rasulullah SAW wafat, yang membawa kepada kewafatan baginda berdoa dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Ya Allah, ampunilah aku, rahmati aku dan jadikanlah aku bersama Rafiq al-A'la. Rafiq ni kawan atau teman-teman A'la di tempat yang tertinggi. Jadi bersama dengan para nabi yang lain, para rasul yang lain. Okey? Rafiq, kalau ada nama Rafiq di sini, dia maksudnya teman. Ataupun kawan. Dalam hadis Abu Daud, ada seorang datang, seorang tabib ataupun seorang doktor pada zaman Nabi SAW datang berjumpa Nabi, lalu bertanya, wahai Rasulullah, aku dengar kamu sakit belakang, aku seorang doktor dan aku boleh merawat kamu. So Nabi jawab balik, jangan, kamu bukan doktor tapi kamu Rafiq. Doktor ialah Allah. Okay, itu adalah buku saya, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Kadang-kadang bila kita sakit, kita jumpa doktor, harapan kita doktor tu menyembuhkan kita lagi tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang suruh jumpa doktor pun sebagai salah satu sarana. Tapi harapan kita memang berdoa, Ya Allah, saya hari ini sakit, sembuhkanlah saya. Biasa je lepas subuh tu. Tapi bila pergi klinik jumpa doktor, ya doktor sakit lah, sini tu merayu apa semua tu. Ubat ni boleh baik ke doktor? Jadi kita punya harapan, kita punya kesungguhan dengan doktor tu lagi tinggi. Jadi Nabi SAW nak menutup kemungkinan ni, Nabi kata itu ialah teman, Rafiq. Doktor itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi Rafiq A'la ni teman-teman di tempat yang tertinggi. Okey, itu pertama. Kedua, roh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mati syahid di sini ialah kerana menegakkan kalimah Allah di medan perang. Kalau membunuh sesama umat Islam bukan syahid. Okey, mengebom bangunan, jatuh dalam tu ada orang awam, campur Muslim dan Muslim apa semua tu, yang tu bukan syahid. Okey, boleh rujuk buku saya, Apakah Jihad di Jalan Allah. Ada book 1, book 2. Okey, jadi ini yang kita kata syuhada yang gugur di medan perang kerana hingga menegakkan kalimah Allah. Ada hadisnya panjang di sini dah, muka surat 28, bahawa Nabi SAW bersabda, tak kala saudara-saudara kalian gugur dalam perang Uhud, Allah menjadikan roh mereka berada di dalam perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai syurga. Mereka dalam syurga, ada dalam perut burung hijau yang terbang, yang mendatangi sungai-sungai syurga. Untuk minum, makan sebahagian daripada buah-buahannya, dan kemudian kembali kepada pelita-pelita emas yang tergantung dalam naungan arash. Okay? Ini keistimewaan mereka di dalam syurga. Kemudian setelah mereka merasai keenakan makanan, minuman, tempat rehat, semua ni, maka mereka ni, para syuhada ni, roh-roh para syuhada ni bertanya, siapakah yang akan menyampaikan berita kepada saudara-saudara kita tentang kita ini, bahawa kita sedang hidup di dalam syurga mendapat rezeki. Supaya dengan itu mereka tidak akan menahan diri daripada jihad
dan tidak akan undur daripada berperang. Faqala Allah Subhanahu, maka Allah Subhanahu taala berfirman, ana uballighuhum ankum, aku yang akan menyampaikannya bagi pihak kamu. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat. Ya, hilang pula. Wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'um inda rabbihim yurzakun. Okay, Allah SWT menurunkan ayat, dan janganlah kamu sangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Okay, ayat 169 surah Ali Imran. Okay, ini roh para syuhada. Roh orang-orang yang beriman macam mana pula? Muka surat 29 ke surat 30. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, sesungguhnya roh orang-orang yang beriman tidak lain berada di dalam burung di pohon syurga sehinggalah Allah Azza wa Jalla membangkitkannya ke jasadnya pada hari kiamat. Jadi ada beza antara roh orang beriman dengan roh para syuhada. Para syuhada dalam burung dah boleh terbang, mendapat rezeki, nikmat dan pelbagai. Roh orang-orang yang beriman saja, mereka berada di dalam burung tapi tak, free flying. Tidak terbang dengan bebas. Tapi dah ada dalam syurga. Roh orang-orang yang beriman tetapi di masa kehidupan dunia ni banyak melakukan kesalahan. Ada melakukan dosa ke apa ke, maka mereka diazab di dalam kubur sekadar membersihkan daripada dosa-dosa itu, kemudian akan ke syurga juga. Okey, kita boleh lihat dalam sebuah hadis ni, mesti ramai yang pernah dengar, bahawa Nabi SAW melintasi dua kubur, lalu baginda bersabda, sesungguhnya kedua-duanya sedang disiksa dalam kubur. Dan kedua-duanya disiksa bukan kerana dosa yang besar. Seorang tu disiksa kerana tidak menjaga kebersihan ketika buang air kecil, sementara yang seorang lagi suka menimbulkan permusuhan antara dua orang dengan percakapan yang berunsurkan fitnah, yang kita sebut sebagai namimah. Kau tahu tak kawan kau tu kan, dia kata bla 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 bla. Dia jumpa pula, tak, dia katakan bla bla bla, saja nak melagarkan. Okey, itu pun antara menyebabkan azab kubur. Satu lagi, tidak menjaga kebersihan ketika buang air kecil. Yang ni saya rasa semua tahu. Jadi orang sebegini diazab di dalam kubur sekadar dosa mereka ini. Ya, sama ada mereka ni diazab dalam kubur ke, di akhirat ke macam mana ke, ini semua terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini timbul soalan di kalangan orang-orang liberal ke, yang anti hadis ke, mana boleh azab awal-awal? Belum ada pengadilan di hari akhirat di padang mahsyar. Belum berjumpa Allah sebagai hakim, tengok buku rekod kanan ke buku rekod kiri ke, ini awal-awal dah kena azab. Tidak adil. Maka hadis-hadis begini ditolak. Pernah dengar ke hujah mereka seperti itu? Okey, so macam mana kita nak jawab? Sebab kita ni ada dosa, ada pahala. So mati, sampai di hari kiamat, beratur di padang mahsyar, jumpa Allah, lalu baru dihakimi. Allah sebagai hakim yang maha adil, dosa banyak mana, pahala banyak mana, dosa banyak baru diazab. Kalau pahala banyak, okey, masuk syurga. Ataupun dosa banyak tapi Allah nak ampunkan, tak apa, masuk syurga. Ini awal-awal ni dah ada kena azab ni sebelum dihakimi depan Allah, macam mana ni? Ini antara hujah golongan yang anti hadis yang menolak azab kubur. Lalu macam mana kita nak jawab? Tak nak cuba ke? Kalau salah bukan tanda kekurangan iman. Sebab kadang-kadang mungkin rakan pejabat ni tanya sebelah. Kadang-kadang tengah naik bas balik kampung kan, orang sebelah tanya, you percaya azab kubur ke? Mana boleh azab sebelum ada pengadilan? Kan?
Brother Lin senyum-senyum, mesti tahu jawapan. Tak ada siapa nak try ke? Ini duduk depan ni mesti nak try. Ini top student duduk depan ni. Ada. Memang ada pun. Tapi kita nak jawab, nak counter hujah golongan anti hadis ni ataupun yang geng liberal ni. Okey, jawapan saya, Allah SWT Maha Adil dan kehadilan Allah ini sentiasa berterusan. Tak semestinya kena tunggu pada hari akhirat di padang mahsyar kelak. Dan Allah boleh melaksanakan keadilannya pada bila-bila masa. Seseorang itu mungkin banyak dosa, lalu Allah nak menghapuskan dosanya mungkin di dunia ini sekarang ini. Dengan sesuatu musibah ke penyakit itu sendiri dapat menghapuskan dosa, sesuatu musibah itu dapat menghapuskan dosa. Atau sebelum dia meninggal dunia, dia ditimpa penyakit yang berat, setahun, 2 tahun sakit. Sebelum dia meninggal dunia. Dan sakit itu sebenarnya sedang menghapuskan dosanya, membersihkan dosanya dengan syarat dia redha. Supaya bila dia masuk kubur nanti, tidak ada azab kubur baginya. Ataupun mungkin di dunia ni okey saja. Tapi di kubur baru diazab oleh Allah SWT. Ya, kita nak kata pengadilan betul-betul depan Allah itu ada. Itu sekadar kajian saya lebih kepada kalau itu menyebabkan kesalahan kita kepada orang lain. Baru di hadapan Allah, kamu telah mengata si fulan ni sekian. Kamu mengata Rosmah sekian. Kamu mengata orang tu sekian. Okey, dan di situ tu baru pahala kita. Okay, pernah dengar ke hadis siapakah yang muflis? Hadis riwayat Imam Muslim bahawa Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa pada pandangan kalian, siapakah orang yang muflis? Siapakah orang yang bankrupt? Sahabat pun cakaplah orang yang ada harta kemudian hilang ke, buat bisnes kemudian rugi apa semua tu. Rasulullah menjawab, orang yang muflis itu ialah orang yang datang pada hari akhirat membawa pahala puasa, membawa pahala solat dan sebagainya. Pernah kata, macam banggalah depan Allah. Banyak ni, kitab belah kanan berat ni. Bahu kanan berat kononnya. Macam bawa backpack kan, berat sebelah saja kiranya. Tapi, pada waktu yang sama, kehidupan di dunia dulu, dia banyak mengata orang. Banyak mengaib orang. Banyak memfitnah orang. Okey, melalui mulut boleh, sekarang ni melalui jari pun boleh. WhatsApp ke, email ke, apa semua tu. Ya, dan kita duk mengata orang tu, semua pahala tu mengalir pada orang kita duk mengata. Kan, macam ada seorang hamba Allah nama Rosmah tu. Banyak orang mengata kat dia. Berlian lah, cincin lah, necklace lah, apa, pergi shopping lah, apa semua tu. Saya tak tahu siapa Rosmah ni, tak kenal. So, banyak pahala duk pergi kat dia. Untung dia sebenarnya. Tu dia relax, dia diam je. Dia diam, dia banyak pahala, terima kasih, dia kata. So, sebenarnya banyak pahala duk mengalir kepada dia. Sampai satu extent, orang tu, pahala dah habis kat dia. Katakan saya ini dulu banyak mengata orang. Saya banyak mengata Brother Lim, katakan. Ini orang, apa susah. Banyak mengata dia. So, banyak, di akhirat kelak, pahala saya semua mengalir kepada Brother Lim. Lepas tu, pahala dah habis mengalir. Tapi dosa saya mengata kat dia tak habis lagi. So, apa jadi? Dosa dia pula mengalir pada saya. Maka menjadilah saya orang yang bankrupt. Okey. Kita ni dituntut nak membetulkan pemimpin, tapi di hadapan pemimpin. Bukan di belakang, bukan di Facebook, bukan di Instagram, bukan di Telegram. Di hadapan pemimpin. Pergi jumpa siapa-siapa yang kita rasa dia tu tak adil ke, rasuah ke, apa-apa sekian ke, cakap depan dia. Bukan belakang-belakang. Okey? Jauh pula lagi ya. Ada jawapan di situ? Bincang yang mengata kan? So akhirnya mengata juga. Kadang-kadang banyak orang niat baik gitu. Tapi akhirnya kawan yang dia bincang tu pula menyebar-nyebarkan berita. Kan? Lepas tu tambah lada, garam, paprika. Jadi lain pula rasanya tu.
So kalau rasa kawan tu tak betul apa, terus approach dia. I don't like the way you talk to me. Okay. Tak apalah, sampai bila nak berbunga-bunga nak ni. Kan, sampai bila kan? Especially budaya Melayu. Semuanya nak kena lembut. Semuanya nak berhikmah. Akhirnya tak jadi apa pun. Kan, kita nampak orang tu buat salah. Kita nak tegur. Nanti dia kecil hati. Nanti dia mengajuk. Nanti tak kawan aku. Akhirnya tak ada orang tegur dia. Kita kat mana tadi? Okey, azab kubur. Okey, setakat ni azab kubur. Jadi Allah ni adil. Dan Allah melaksanakan keadilannya berterusan. Di dunia ini, di alam barzahnya, di alam akhiratnya. Tak semestinya kena tunggu di padang mahsyar kelak. Ya, jadi bila-bila masa Allah boleh melaksanakannya. Sama juga orang yang selalu beramal soleh, beribadah apa semua tu, Allah nak bagi dia sedikit kehidupan syurga. Maknanya dia hidup dengan tenang, bahagia, gembira di dunia ini. Boleh saja. Tak semestinya kena tunggu sampai ke hari akhirat. Okay, jadi kita jawab kepada mereka yang menolak azab kubur ini bahawa keadilan Allah ini is continuous all the time. Tak semestinya pada hari akhirat di padang mahsyar saja. Okey ya, setakat ni okey ya. Roh para nabi, roh para syuhada, roh orang-orang yang beriman dan roh orang iman yang ada melakukan dosa. Okey, sekarang ni kita sampai kepada soalan yang kita nak bincang. Bolehkah roh ini datang ke dunia mengganggu kita? Evil spirit of the dead. Kan kita tengok cerita hantu ke apa kan? Kat movie ke apa ke. Datang balik, dia dah meninggal lah ni. Okay, nenek dia ke atuk dia dah meninggal ni, tapi datang balik malam ke-7 ke rumah. Datang mengganggu. Asal you tak buat majlis tahlil? Enggak, saya mari datang ganggu. Okay, so sekarang ni roh ni, boleh tak datang balik ke dunia? Dah meninggal lah ni. Untuk mengganggu manusia. Okay. Jadi dalam bab ini ya, kalau dalam buku saya itu di muka surat 32. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbir ji'uni. Sehinggalah apabila datang kepada salah seorang mereka kematian, lalu mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah ku ke dunia. La'alli a'malu salihah, supaya aku dapat beramal soleh. Fima taraktu, apa yang sebelum ni aku tinggalkan. Sebelum ni tinggalkan sedekah. Jadi baru nak buat sedekah. Sebelum ni tinggalkan solat-solat sunat. Hanya buat solat yang wajib saja. Itu pun tunggal langgang. Sebelum ni tinggalkan puasa, puasa sunat. Sekarang ni buat yang Ramadan saja. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan sahaja dan di hadapan mereka, sebab mereka dah masuk alam barzah, dah pusing nak patah balik ke dunia ni. Jadi di hadapan mereka ada dinding. Barzah ni macam satu dinding. Sampai hari mereka dibangkitkan. Menunjukkan mereka ni nak kembali semula ke dunia, tapi barzah tu sendiri, alam barzah kita selalu sebut-sebut ni adalah satu dinding pemisah yang memisahkan antara alam barzah dengan alam dunia. Tak boleh nak kembali lagi dah. Jadi ini salah satu dalil bahawa tidak boleh kembalinya roh itu ke alam dunia. Okay, sebab adanya dinding, adanya barzah di situ. Okey. Saya nak bawa perhatian ayat ni. Selain daripada ini menjadi dalil, roh tak boleh kembali. Ya. Kita disuruh memberi salam bila masuk kawasan perkuburan. Dan salam tu Allah yang sampaikan. Ustaz tu cerita tak apa manfaat kita bagi tahu? Sebabnya ke?
Itulah sebab macam kita bincang awal-awal tadi kan, ayat menjadi dasar perbincangan kita tentang roh ni. Mereka bertanya kepada kamu tentang roh, katakanlah tidak diberikan ilmu tentang roh, melainkan sedikit saja. Sedikit tu apa yang ada dalam Quran dan hadis, dan Quran dan hadis tidak ada menerangkan pada kita jika ada sesuatu masalah ke, suasana ke, kita bercerita kepada ahli kubur tu. Jadi walaupun ada ustaz yang cakap gitu, tapi kadang-kadang kan ustaz tu tak ada dalil Quran dan hadis. Dan saya pun tidak tahu adanya dalil Quran dan hadis yang selari dengan pandangan ustaz tu. Jadi saya tidak bersetujulah dengan pandangan ustaz tu. Sangat penting ya tentang ziarah kubur ni. Masyarakat kita punya sunnah ialah kita ziarah kubur untuk memberi manfaat pada ahli kubur. Padahal yang diajar oleh Nabi SAW, kita ziarah kubur untuk memberi manfaat kepada kita. Ya, hadis Nabi SAW, pada satu masa dahulu, aku pernah melarang kalian daripada ziarah kubur. Sekarang ziarahlah kerana ziarah kubur tu dapat mengingatkan kalian tentang mati. Jadi kita pergi ziarah kubur ni, tak payah kubur mak bapak kita, tak payah kubur ahli keluarga kita. Mana-mana kawasan perkuburan boleh. Kubur yang non-Muslim pun boleh. Betul ke? Sebab Nabi SAW pernah pergi ziarah kubur ibunya yang non-Muslim. Okey, kita boleh ziarah. Okey, dan tujuan kita ziarah itu ialah supaya kita sendiri yang ingat tentang mati. Dan kita pun mengambil iktibar, kemudian kita mula memperbetulkan diri kita apa ke. Tapi yang dilakukan oleh masyarakat kita, bila dia pergi kubur, dia nak bagi manfaat pada ahli kubur tu. Dia nak baca ayat Qurannya, dia nak buat sekian-sekiannya, dia nak siram airnya, dia nak letak payungnya apa semua tu. Jadi, dia sendiri tak ambil manfaat. Sambil tu sempat selfie lagi. Kan, dengan sebagainya. Ada adab ziarah kubur, tak ada dia pergi pijak kubur lain, duduk atas kubur lain, semua tak kisah. Okey, jadi yang Nabi ajar bila kita ni dianjurkan ziarah kubur ialah membawa manfaat kepada diri kita sendiri. Dan kubur ni mana-mana kubur sekalipun. Kita nampak kubur orang Kristian ada cross, kita nampak kubur orang Cina dia macam besar sikit kan. Dulu saya training di Melaka. Training jadi pilot. Daripada asrama kita dan tempat akademi belajar tu lalu kawasan kubur di atas bukit besar. Semua besarnya kubur, semua tengok saja. Okey. It takes a lot of space, you know. Boleh masuk 5 orang satu tu. Lepas tu tengok ada yang bawah, ada yang atas. Tu tengok, ni atas ni lagi tinggi makam punya ni. Mesti lagi mahal lah buat. Tapi, kita lihat kubur, tak kisah. Muslim dan Muslim asalkan dapat mengingatkan kita kepada kematian. Kalau kita cenderung pada pandangan bahawa kita boleh membaca Quran dan menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia, boleh buat di rumah. Tak perlu pergi ke kubur. Kita nak mendoakan Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ampunilah kedua orang tua aku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah memelihara kita sejak dari kecil. Dari rumah boleh doa. Dekat sini boleh doa. Dalam kereta tengah start traffic jam boleh berdoa. Tak perlu pergi duduk di sisi kubur. Okey, yang itu sangat penting tu. Sebab kadang-kadang orang kita nak ziarah kubur mak bapak dia saja. Dan dia pula balik kampung sekali setahun, time raya. Time raya itulah dia nak pergi bersedih-sedih di pagi raya. Bila kita tegur pagi raya tu adalah hari kita bergembira, kita pula kena Wahabi. Sebab raya tu konsepnya kita bergembira. Setelah sebulan kita berpuasa. Tapi dia nak bersedih-sedih di situ. Okey, jadi nak ziarah kubur tu mana-mana kubur boleh. Kalau kita nak memberi apa-apa manfaat kepada ibu bapa, nenek atau sesiapa ahli keluarga telah meninggal dunia, dari mana-mana pun boleh. Okey, kita nak sedekah RM100 tabung IDT. Saya sedekah ini bagi pihak ibu saya. Boleh kat sini. Tak payah kena pergi kubur. Itu sangat penting di situ. Tadi topik apa ya? Okey, ayat ni. Okey ya. Kita rujuk ayat ni.
Satu tu sebagai dalil lah, yang bahawa roh yang telah masuk alam barzah tak boleh kembali ke dunia. Tapi saya nak bawa atas ayat ni sehingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, semua, tak kisah Muslim atau non-Muslim. Kadang-kadang kita orang Islam ni, kita ada satu confidence, saya okey lepas ni. Lu non-Muslim, oh ya, sorry for you man. Saya Muslim, okey man. Tak, kadang-kadang kita pun sendiri dah mati, tengok Masya Allah, adalah markah solat tu adalah, tapi dosa tu Masya Allah banyaknya, dengan ribanya, dengan mengatur orangnya, dengan loan punya banyaknya, dengan kesalahan kepada ahli keluarga ke, dengan hak isteri yang kita abaikan ke, hak anak yang kita abaikan ke. Tadi dah mengata rosmah kan, itu pun dah banyak juga tu. Siapa entah rosmah tak tahulah. Ya, jadi tu bila datang tu baru kata, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia supaya dapat buat amal soleh yang lagi banyak. Tapi dah terlambat dah. Betapa ramai di kalangan umat Islam ni, bila semayang bagus Alhamdulillah. Tapi semayang sunat tu, paling-paling tu mungkin solat Jumaat. Dia pergi, dia semayang tahiyatul masjid. Lepas tu dah azan, dia tengok semua orang bangun 2 rakaat, dia pun bangun 2 rakaat. Dia tak tahu itu dah tak ada dalam sunnah Nabi. Sebab semua orang bangun, dia pun bangun. Okey, dalam sunnah Nabi SAW, azan, Nabi keluar terus khutbah. Tak ada 2 rakaat sebelum solat Jumaat. Okey? Itu budaya masyarakat kita. Kalau kita duduk, orang pandang jeling, ni malas betul. Bangunlah solat. Ya, jadi solat sunat sangat minimum. Mungkin yang ada solat air raya, tu pun sunat juga kan? Okey. Jadi banyakkan lagi solat sunat tu sendiri. Bangun. Kalau yang lebih afdal tu, bangun pukul 3, pukul 4 pagi tu pun solat itu lagi bagus. Tapi kalau tak boleh tu, solat Qobliyah, Ba'diyah, ya, solat duha, kita pergi pejabat pukul 10, semua orang coffee break, makan karipap. Tak apa, kita pergi surau. Kita sembahyang duha, kita baca Quran. Sebab pagi tadi, rushing-rushing, mandi semua, tak sempat baca Quran. Kita baca Quran. Tak payah nak makan karipap. Lepas tu komplain gemuk. Lepas tu komplain nak kena kuruskan badan. Lepas tu beli suplemen nak kuruskan badan. Lepas tu kata duit habis. Lepas tu pergi gym. Lepas tu duit habis. Lepas tu makan lagi. Tak jadi apa pun. Okey, jadi ada masa tu kita pergi surau. Tak semestinya kena lepak kat kafeteria tu. Ya, itu satu contoh. Kemudian apa lagi? Puasa sunat. Isnin, Khamis ke, 3 hari setiap sebulan ke, ataupun yang terbaik selang sehari. Ya, puasa sunat. Biasakan puasa sunat. Apa lagi? Banyakkan bersedekah. Jangan sekadar yang 20 sen letak di hari Jumaat dalam tabung tu. Lebih lagi, kadang-kadang buka-buka. Ada RM5, ada RM10. RM1 tak ada nak letak. Tengok bangla sebelah letak 50. Dia orang ni ambil duit rakyat Malaysia. Mengata boleh lah. Okey, jadi perbanyakkan supaya kita tak tahu kadang-kadang dosa kita buat tu banyak. Ya, katakan insurans tu ke, antara insurans dengan takaful pun tak tahu beza. Masih ambil insurans kan? Benda-benda yang Islamic loan, betul ke Islamic loan tu? Ada kaji tak? Kan, dalam semua hal boleh kaji. Nak beli iPhone X ke, nak beli Samsung Note, boleh kaji. Nak beli Myvi baru ke, nak beli kereta ni, boleh kaji. Islamic loan tu Islamik tak Islamik, tak boleh kaji. Samikna wa ta'na, dia kata Islamic loan, saya ambil loan je. Kenapa kena membodohkan diri dalam bab tu? Cuba kaji sikit. Cuba kaji hadis-hadis yang melarang jual beli sebelum pemilikan yang sepenuhnya. Bank tak pernah milik kereta atau rumah tu. Di mana boleh jual balik kita dengan harga lagi tinggi? Kalau bank tu punya kereta, grant nama tu atas nama bank. CIMB Shah Alam katakan. Baru dia boleh jual kepada kita dengan harga lagi tinggi. Dan kereta tu sentiasa milik bank. Insurans, bank yang bayar. Sebab bank yang punya kereta. Ni contoh lah ni, lagi jauh dah kan. Tapi ada benda-benda yang kita overlook or take things for granted. Bila hari akhirat masuk alam kubur, malaikat tu mari cerita, banyaknya kesalahan aku. Kejap. Aku nak patah balik, nak buat banyak sikit amal soleh. Tapi dah terlambat dah. Okey, jadi perbanyakkanlah amal soleh. Jangan mencukupkan diri kita dengan yang wajib saja. Sebab wajib tu sekadar nak meletakkan kita syarat jadi Muslim saja. Kita nak Muslim yang lebih tip-top lagi. Okey? So ini salah satu dalil bahawa roh yang sudah masuk ke alam barzah tidak boleh kembali ke dunia. Ada satu lagi ayat. Di muka surat 22.
ayat 42 surah Az-Zumar. Kalau yang ada buku, di muka surat 22. Ya. Surah Az-Zumar, surah nombor 39, ayat nombor 42. Allah SWT berfirman, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang memegang jiwa ataupun roh ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di tidurnya. Ingat ya, mati ni disebut sebagai mati besar dan mati kecil. Sebagaimana kata Imam Ibn Katsir. Mati besar ialah orang yang mati di mana rohnya berpisah secara confirm lah daripada tubuhnya. Satu lagi disebut mati kecil, iaitu ketika tidur. Tidur pun disebut mati. Apakah zikir ataupun doa sebelum tidur? Bismika amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah, aku mati dan aku hidup. Padahal tak mati tidur kan. Tapi tidur juga disebut sebagai mati. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyuz. Doa bila bangun tidur. So mati ni tidur juga disebut sebagai mati, tetapi mati kecil. Fa yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Lena Syekh muka surat 22 sekarang. Okey, jadi Allah memegang jiwa ataupun roh orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Dia menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematian, dia pegang. Allah pegang. Ataupun malaikat pegang. Dan dia melepaskan roh yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sampai waktu, ajalnya sampai. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi, orang yang telah mati ni, Allah SWT menahan rohnya. Allah tak kasih balik. Boleh tangkap kan daripada ayat ni? Orang yang tak mati tapi tidur saja, kadang Allah mengizinkan rohnya pergi ke mana-mana apakah dengan kehendak Allah. Tapi orang yang telah mati, Allah tahan rohnya tu. Allah tak kasih kembali ke alam dunia ini. Jadi di sini terdapat dalil, satu lagi dalil bahawa roh orang yang telah meninggal dunia tidak dapat kembali ke alam dunia. Apatah lagi untuk mengganggu kita. Okey, satu lagi dalil daripada hadis Nabi SAW di muka surat 33 tu. Hadisnya sangat panjang. Ringkasnya, apabila kita meninggal dunia, ada malaikat-malaikat yang membawa roh kita ke langit. Apabila di sana, kita akan berjumpa dengan para penduduk langit di sana. Apabila berjumpa, mereka akan tanya pada roh orang yang baru meninggal dunia itu, apakah yang dilakukan oleh si fulan? Apakah yang dilakukan oleh si fulan? Maknanya katakan ayah ada di sana. Bila anak pula meninggal, malaikat membawa rohnya ke sana. Ayah pun bertanya kepada anak, ni adik-beradik yang lain apa cerita? Something like that kononnya. Okey. Jadi ini juga menjadi dalil bahawa roh yang ada di alam barzah tu tak tahu apa yang berlaku di alam dunia sebab mereka tak boleh kembali. Okey, mereka tak boleh kembali. Kalau mereka boleh kembali, mereka tahu apa yang sedang berlaku. Okey, tak perlu nak tanya-tanya pada orang yang baru meninggal dunia, apa cerita sekian ni, apa cerita sekian ni. Kan, kalau isteri katakan tanya, apa cerita suami aku tu, yang masih di dunia tu. Dia pula jawab, apa dia kata? Tanah kubur belum kering lagi, dah kahwin dah. Macam mana tu? Imam tu baca talqin lagi, dia dah pergi nikah dah. Ya. So, ini hadis ni, sebagai pada hadis yang panjang, daripada Sunan An-Nasai menjadi dalil bahawa roh yang meninggal dunia, dia tak tahu apa yang berlaku di dunia ini. Jadi ayat Quran ni, dua ayat ni, satu hadis ini menjadi dalil bahawa roh tidak boleh kembali ke dunia. Apatah lagi roh itu hendak datang ke dunia mengganggu orang-orang di dunia ini. So kalau kita nak kata adanya gangguan makhluk gaib, ianya bukan daripada roh. Sebab roh yang sudah meninggal dunia tidak akan dapat kembali ke alam dunia. Okey ke setakat ni?
Okay. Tapi kadang-kadang macam nampak bayangan-bayangan ibu saya yang dah meninggal dunia datang balik. Macam mana tu? I see, man. Rahsia terbongkar. Ya. Okey, kita kena tahu bahawa semua kita ini ada satu jin pendamping yang namanya qarin. Bila kita meninggal dunia, qarin tidak meninggal dunia, dia ada lagi. Dan kalau qarin tu jahat, dialah yang menjelma menjadi ibu kita ke ayah kita ke, yang datang mengganggu dalam mimpi kita, yang datang tanya, ni mana malam 137 tak buat kan ni? Tunggu harta faraid je. Kan? Itulah yang datang. Tentang qarin ini kita boleh rujuk hadisnya di muka surat 39. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada seorang pun daripada kalian illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Melainkan ada jin yang mendampingnya, ada qarin yang mendampingnya daripada kalangan jin. Para sahabat bertanya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, dan kau jugakah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa iyaya, dan aku juga. Illa annallaha a'anani alaihi. Kecuali bahawasanya Allah telah membantu aku ke atasnya. Fa aslama, maka dia telah Islam. Ataupun dalam satu tafsiran lain dikatakan maka aku selamat daripadanya. Fala ya'muruni illa bi khair. Dan tidaklah qarin itu menyuruh aku melainkan perkara kebaikan. Jadi semua kita ini ada qarin. Bila kita meninggal dunia, bila parents kita, ahli keluarga kita meninggal dunia, qarin tidak ikut sama meninggal dunia. Dia ada lagi di dunia ini. Dan kalau qarin tu nak buat jahat, nak buat kacau apa tu, qarin itulah yang datang mengganggu kita. Sama juga kadang-kadang ada segelintir ustaz yang menawarkan perkhidmatan, boleh berkomunikasi semula dengan arwah yang sudah meninggal dunia. Dengan bayaran sekian-sekian. Credit card accepted. Okey, yang sebenarnya jumpa tu bukan dengan mak kita, bukan ayah kita, akan tetapi qarin. Qarin ni telah mendampingi ibu kita, katakan yang meninggal dunia tu ibu kita, telah mendampingi ibu kita daripada kecil sampai meninggal dunia. Dan qarin ini kalau memori dia bagus, dia tahu semualah sejarah. Sebab tu kadang-kadang kita berjumpa dengan ustaz tu yang kata boleh bawa balik mak kita nak jumpa, nak sembang apa ke. Kita bertanya, ni betul ke mak saya ni? Dia kata betul, dia boleh cerita kecil-kecil kita buat apa, your favourite meal apa, masakan mak you suka apa, kita pun, ini yang hanya tahu ni mak saya saja ni. Orang lain tak boleh tahu. Okay. Kenapa qarin boleh tahu? Sebab qarin tu memang ada di sisi, ada mendampingi mak kita tu sekian lama, jadi dia tahu semua rahsia-rahsia. Dia tahu semua benda-benda peribadi. Okey, jadi qarin inilah yang datang mengganggu. Dan qarin ini daripada kalangan jin. Okey, jadi kemudian later insya-Allah bila kita masuk tentang jin, kita akan belajar macam mana cara untuk mencegah gangguan jin ni pula. Tapi setakat ni penting kita tahu yang datang balik tu bukan mak kita, bukan ayah kita, bukan ahli keluarga kita yang meninggal dunia, tapi jin qarin, mereka yang datang kepada kita tu. Jin boleh. Bila jin tu menjelma daripada bentuk asalnya. Jin daripada asalnya tak boleh sentuh, tak boleh pegang apalah. Tapi bila dia menjelma, bolehlah. Sama pun, malaikat pun boleh menjelma, jin pun boleh menjelma. Bila dah menjelma tu, kita boleh berkomunikasi dengannya. Okay. Alright. In its original form tak boleh. Bila dia menjelma, yang tu boleh tu. Ada. Ada yang jin yang menjelma menjadi ular di Madinah dulu. Lalu sahabat tu bergelut, bergusti dengan ular yang sebenarnya jin tu. Jadi memang fizikal kiranya.
Saya selalu pergi Mekah tak ada apa pun. Malaikat boleh menjelma. Jadi kita tidak menafikannya lah. Tapi makhluk atau orang yang kita jumpa tu apakah malaikat atau tidak? Itu soalannya. Boleh? Siapa Nabi Lut ke? Yang dua malaikat datang berjumpa dengan dia tu? Sebab kita perlu bukti lain yang itu betul malaikat. Malaikat boleh menjelma. Okay. Itu faktanya lah sebab macam dalam Al-Quran ada kisah dua tetamu yang datang jumpa Nabi Lut. Kan? Apa semua itu malaikat menjelma kan? Lalu kaum Nabi Lut next shock dengan malaikat handsome tu pula kan? So boleh menjelma. Tetapi kalau kita pergi, tak kisahlah Mekah ke Madinah ke Caukit ke apa ke, tiba-tiba ada makhluk hadir, lepas tu dia hilang, nak kata itu malaikat, yang tu saya tak berani. Sebab Mekah tak semestinya jadi Mekah. Macam saya pergi Mekah, Alhamdulillah, saya tak percaya benda-benda ni, jadi tak ada apa-apa abnormal berlaku. So nak kata itu malaikat, tapi so bagilah slipper. Tadi kata nak bagi slipper. Tak apalah, dapat pahala bagi slipper lah. Kena perintah Allah. Jin dia boleh menjelma suka hati dia je. Untuk mengganggu kita ke apa ke. Ada. Hai. Saya tak tahu apa hikmah Allah SWT mengadakan Karin tu. Tapi kalau nak kata lazimnya dia menghasut kita pada negatif, ada dalam hadis tadi tu. Sebab Nabi SAW bersabda bahawasanya Allah telah membantu aku ke atasnya dengan mengislamkannya dan fala ya'muruni illa bi khairin. Dia tidak menyuruh aku melainkan dengan yang benda baik. Maknanya Karin ni ada kecenderungan nak suruh benda yang tak baik je. Tak, Karin ni dia tak tunggu perintah Allah. Dia memang kecenderungan dia untuk suruh kita buat benda tak baik. Boleh jadi syaitan juga, ya. Kan nak datang kuliah kan, tak payah datang kuliah malam ni. Tak semuanya. Tak semestinya. Tak semestinya. Syaitan tu ni level kena lagi tinggi lagi. Mungkin juga. Tak berani kata. Mungkin juga je. Okey. Soalan tambahan. Ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kembali ke dunia ke sebagaimana yang disebut-sebut sebagai yaqazah? Yaqazah itu maknanya melihat dalam keadaan jaga. Maknanya bukan mimpi ni. Melihat dalam keadaan jaga, dalam keadaan sebenar. Macam boleh pegang. Macam saya lihat berada ni yaqazah. Saya lihat puan rakazah. Jadi dia bukan dalam mimpi.
Ya qazah. Pernah dengar ya qazah? Okey. Betul ke tidak mereka tu ya qazah? Dengan Nabi SAW? Rasanya ya. Okey, okey, okey. Apakah hujah atau argument yang nak kata special case bagi mereka ni ada ya qazah? Okey, okey. So macam mana tu? Betul ke wujud ke ya qazah tu? Atas kata kita kata karamah Allah. Allah memberi karamah kepada hamba-hambanya yang terpilih bahawa hambanya itu boleh melihat Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Bukan dalam mimpi itu saja. Dalam keadaan ya qazah. Diam tanda sedang berfikir. Macam mana tu? Tak datang membantu umat Islam kita di Palestin, di Syria sekarang ni. Ya, macam mana tu? Ataupun macam pertanyaan Imam Sakhawi. Ya, bila bincang bab yaqazah ni, dia bertanya, kenapakah jika benar adanya yaqazah ini, kenapakah Nabi SAW tidak muncul ketika berlakunya perang Jamal antara kumpulan Ali dengan kumpulan Aisyah radhiyallahu anhum? Kenapa Rasulullah tidak muncul di situ pada cerita pada Ali yang sekian-sekian, cerita pada Aisyah sekian-sekian. Ataupun pada perang Siffin, kan antara Ali dengan Muawiyah. Mereka ni para sahabat yang makamnya jauh lebih tinggi daripada kita ni. Ya, dan lebih patut lagi Nabi SAW, kalau betul yaqazah, muncul pada zaman itu. Ya, dan interesting to note, mereka yang mendakwa yaqazah ni selalunya yang zikirnya 1000 kali, solatnya 1000 rakaat, puasanya tak pernah berbuka, dahinya hitam. Tapi orang-orang yang betul-betul memperjuangkan Islam, membantu Islam, tak dengar pula mereka ini klaim yaqazah. Ya, macam para sahabat ataupun nak kata umat Islam sekarang ini yang sedang berusaha berjihad membela diri mereka sendiri apa semua. Okey. Okey. Kembali kalau nak tanya dalil, ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rani fil manam fasayarani fil yaqazah. Barang siapa yang melihat aku di dalam tidur, di dalam mimpi, maka dia akan melihatku fil yaqazah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan yang benar. Okey, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hanya dalam riwayat Muslim ada tambahan au la ka'annama rani fil yaqazah, atau seolah-olah dia melihat aku dalam keadaan sebenar, dalam keadaan jaga. La yatamassalu syaitanu bi, kerana syaitan tidak dapat menyerupai aku. Okey, ini ada yaqazah ni. So sesiapa yang bermimpi aku, Nabi SAW, maka dia akan melihat
Dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Asqalani mengemukakan ada satu lafaz lain, sungguh dia melihat aku dalam keadaan sebenar. Dalam keadaan yaqazah. Ini dalil pihak yang cenderung kepada membenarkan yaqazah. Akan tetapi kalau kita buka kitab-kitab syarah hadis kepada hadis ni, Bukhari, Muslim, syarah Imam Nawawi apa semua tu, ada beberapa tafsiran. Yang pertama sekali, lafaz ni, hadis dalam bab ni ada beberapa lafaz. Kebanyakannya menyebut sesiapa yang bermimpi aku, maka dia benar-benar melihat aku kerana syaitan tidak dapat menyerupai aku. Itu lafaz yang masyhur, tapi ada satu lafaz ni saja yang menggunakan istilah yaqazah. Jadi sebagaimana ayat Quran ditafsirkan oleh ayat saling menafsir satu sama lain, hadis pun saling menafsirkan antara satu sama lain, bahawa yang dimasukkan yang yaqazah ini, bila seseorang tu sedang tidur, dia bermimpi Nabi, maka itu memang betul-betul Nabi SAW. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua berkata hadis ini khusus kepada orang-orang pada zaman Nabi SAW yang belum berjumpa Nabi. Ataupun mungkin belum masuk Islam lagi. Lalu dia bermimpi dengan Nabi SAW. Dia mimpi seorang ini nama Muhammad. Bila jaga, dia pun atas hidayah Allah berusaha pergi ke Madinah untuk berjumpa Nabi. Jadi dia jumpa Nabi betul-betul di situ, itulah yaqazah yang dimasukkan. Boleh tangkap ke? Jadi mereka ni katakan belum Islam lagi. Ataupun sudah Islam berdasarkan utusan-utusan yang Rasulullah hantar. Lalu mereka bermimpi melihat Rasulullah dalam tidurnya. Kerana mimpi itu memotivasikan mereka untuk pergi ke Madinah dan berjumpa Rasulullah secara real life. Itu tafsiran yang keduanya. Tafsiran yang ketiga, ianya boleh juga merujuk pada seluruh umat Islam, bahawa sesiapa yang bermimpi bermimpi Rasulullah dalam tidurnya, dia akan berjumpa Rasulullah pada hari akhirat kelak. Pada hari akhirat, insya-Allah semua orang Islam akan dapat melihat Nabi SAW. Tapi orang yang telah ada mimpi ni, dia ada satu kita panggil VIP tiket. Dia boleh jumpa lagi awal, lagi dekat dan face to face. Nak sembang ke apa ke. Dia macam kita kat stadium, ramai orang kan. Ada game bola, kita nampak kitanya pemain favourite. Siapa sikit? Ronaldo. Tapi kita nampak dia jauh. Seorang yang ada VIP tiket ni, dia boleh pergi dekat jumpa. Backstage ke? Something like that kiranya. Jadi itu antara 3 tafsiran tentang hadis ini. Hadis ini ada sebut yaqazah. Dan ianya menjadi dalil bagi pihak yang berhujah, kita ni boleh berjumpa dengan Rasulullah secara live di dunia ini. Tetapi yaqazah yang dimasukkan di sini, ada 3 tafsiran. Yang pertama, bila dia mimpi, itu memang betul-betul Rasulullah. Yang kedua, untuk orang yang hidup pada zaman Rasulullah tapi tak pernah berjumpa lagi. Dia mungkin masih lagi non-Muslim atau mungkin dia sudah masuk Islam berdasarkan utusan yang Rasulullah ajar, yang Rasulullah hantar. Lalu dia bermimpi, atas mimpinya tu dia termotivasi untuk make a move to Madinah dan betul-betul jumpa Rasulullah SAW. Atau tafsiran yang ketiga, bahawa untuk semua umat Islam, sesiapa yang bermimpi di hari akhirat kelak, dia seolah-olah ada VIP pass untuk jumpa Rasulullah lebih awal, mungkin di padang mahsyar lagi ke, untuk minta syafaat ke apa ke, ataupun di syurga, boleh jumpa lagi awal. Orang lain nampak dia jauh je, sayup-sayup je. Dia dapat jumpa full in front of him. Itu antara tafsirannya. Tapi kalau mereka hendak tetap berdakwa, dalil menjadi yaqazah ni, so kita pun macam ada beberapa persoalan. Yang pertamanya macam tadilah, kenapa nak yaqazah depan kamu saja? Kenapa tidak yaqazah di kalangan umat Islam yang lebih memerlukan kehadiran Muhammad di hadapan mereka, bersama mereka? Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, bila nak kata yaqazah tu secara jasad ke? Kalau secara jasad di hadapan kita, apakah dengan itu berarti kuburnya kosong? Kalau kata bukan secara jasad, secara imajinasi, it could be your own imagination. Sebab tu kadang-kadang orang tu mendakwa di hak Rasulullah, orang lain tak nampak pun. Kan macam kalau kita tengok konsert-konsert selawat tu kan, dia tengah selawat-selawat, ada satu masa tu mata dia terbeliak. Kita tengok, apa dah, tak ada pun. Dia dakwa, dia melihat Rasulullah, Rasulullah datang majlis dia. Kita duk tengok-tengok, tak ada apa pun. Kata yaqazah tu betul-betul, kenapa dia seorang nampak, kita lain tak nampak? Oh, kamu tak sampai makam, saya sampai makam. Okey, kalau kita tengok majlis-majlis selawat ni, banyak-banyak kerusi-kerusi VIP, satu kerusi VIP kosong. Untuk siapa? Itu Rasulullah hadir tu, dia punya keyakinan.
Saya pernah pergi satu tempat tu, dia nak meraihkan saya, dia menyanyi selawat. Saya duduk je lah. Dia menyanyi aja, tiba-tiba dia berdiri. Kita buat apa hal ni berdiri? Tapi saya tak berdiri, saya duduk je lah. Sudah habis tu ada orang bisik. Lain kali berdiri lah. Kenapa? Rasulullah datang. Masya Allah, mana? Serius, semua berdiri sungguh-sungguh tu. Padahal, kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, baginda tak suka bila baginda datang, sahabat berdiri untuk baginda. Tak suka macam tu. Tak suka penghormatan dengan cara begitu tu. Relax, cool saja. Okey, yang ini semua berdiri. Saya seorang duduk. Apa hal dia orang ni? Itu ya. Satu lagi contoh. Satu lagi yang boleh kita persoalkan. Kenapa Rasulullah datang majlis kita? Bukan kita ke? Kalau nak jumpa Rasulullah, patut jumpa baginda. Kalau kita lihat sirah Nabi SAW, ketika di Mekah, bila baru hendak menyebarkan dakwah, memang Rasulullah pergi jumpa sekian, pergi jumpa fulan untuk mendakwahkan Islam. Tapi bila Islam sudah kuat apa semua di Madinah, orang yang datang jumpa Rasulullah. Dalam beberapa ketika, ada Rasulullah yang pergi jumpa, seperti ziarah orang sakit ke, ziarah orang ada masalah ke. Tapi most of the time, orang yang datang jumpa Rasulullah. So kita ni apa hal yang hebat sangat sampai Rasulullah pada Madinah tu nak mari sampai kat sini dataran Merdeka tu. Taklah, saya tanya je. Dia nak Yaqazah, tak apa, kita pergilah jumpa. Kenapa Rasulullah yang kena mari jumpa tu? Sebab kita baca selawat 1000 kali ke? Sebab kita punya zikir lain-lain ke? Jadi itu yang menjadi persoalannya tu. Ya. Yang saya tertanya-tanyalah. Mungkin dia kata ni pilot ni apa dia tahu. Okey, jadi apakah datang Dajjal? Okey, dalam hadis-hadis sahih memang diterangkan bahawa para nabi dan rasul hidup dalam kubur mereka. Itu betul, tapi itu di alam kubur, di alam barzah, di alam gaib. Tidak, ini bukan menjadi hujah bahawa mereka boleh datang balik ke alam dunia ini. Seandainya betul mereka ni datang balik ke alam dunia sebagai manusia biasa. Bukankah di samping kita berselawat, kita pun offer minum air? Setelah sekian lama mereka tidak minum air. Bagilah kurma sikit. Ini minta macam-macam, lepas tu okey, bye. Itu satu contoh ya. Kenapa orang tu saja nampak, kita tak nampak? Kata Yaqazah tu betul-betul lah yang fizikal di situ tu. Ya. Ya. Syaitan tak dapat menyerupai aku. Okey. Boleh? Ataupun yang lebih tepat, sebab syaitan tak boleh mengaku dirinya Nabi, syaitan hanya muncul, sama ada dalam mimpi ke ataupun dalam real life, sebagai orang Arab je. Ada serban, ada jambang, pakai jubah, pakai slipper yang famous tu. Kita yang kata itu Nabi. Sebab kita selalu expect nak jumpa Nabi, duk selawat apa semua tu. Jadi syaitan tidak dapat menyerupai Nabi SAW. Syaitan hanya menyerupai si fulan-fulan je, entah siapa-siapa entah. Silap Saddam Hussein ke apa ke. Lalu kita yang kata itu Nabi. Betul-betul. Itu satu lagi persoalan. Bila ada seseorang yang tiba-tiba muncul dalam majlis selawat apa tu kan. Macam mana kita nak confirm itu betul-betul Nabi? Tak pernah tengok. Syama'il Tirmizi tak pernah khatam. Itu Imam Tirmizi suruh satu kitab yang menerangkan ciri-ciri Rasulullah lah. Rambutnya macam mana, pakaiannya macam mana, serbannya macam mana. Tak pernah khatam pun. So, how do we say that is the prophet? Syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan just menyerupai si fulan siapa saja. Ada jambang, ada janggut, ada serban, pakai jubah. Kita yang kata itu Nabi. So, itu satu lagi persoalannya.
Okey, tak apalah. Katakanlah orang tu memang claim dia jumpa Nabi. Kita kata silakanlah. Sebab sekalipun Nabi SAW dapat yaqazah kepada dia, apa manfaat? Sebab Nabi SAW tak boleh membawa syariat yang baru. Tak boleh membawa hukum hakam yang baru. Sekalipun pada benda yang kecil-kecil seperti zikir pun tak boleh tukar. Kalau dulu Nabi SAW bersabda, 2 kalimah zikir yang ringan di bibir tapi berat di timbangan amal. Itu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. The Prophet cannot come again now. 1500 later kata kalimah yang paling berat tu ialah subhanallah wa bihamdi. Sikit je tukar. But this one special for you. Tak boleh tukar dah. Sebab Islam telah sempurna. Allah telah sempurnakannya, telah redanya dan telah menjadi nikmat kepada kita. Jadi kalau dia tetap nak claim atas dasar saya ni istimewa, karamah Allah pada saya ke apa ke, tak apa. Sebab kadang-kadang itu adalah ujian. Kadang-kadang yang datang itu syaitan, ataupun kalau betul lah pun, orang-orang yang fasik itu pun ada juga ujiannya supaya dia menjadi satu istidraj, satu umpan kepadanya. Jadi apa yang penting pada kita di sini, kita belajar hadis-hadis Nabi SAW. Kita dengar seolah-olah Rasulullah bersabda pada kita. Kita dengar sahabat cerita perbuatan, tingkah laku, sikap Rasulullah, seolah-olah kita nampak sendiri. Itu lebih baik daripada kita ikut-ikut yang yaqazah ini. Yang ni tajuk menyimpang lah. So yang kita nak bawa tadi tu, apakah roh yang sudah meninggal dunia boleh kembali mengganggu kita? So jawapannya tidak. Ianya ada alam barzah dan mereka terhalang di situ. Kalau ada yang datang mengganggu, itu sebenarnya ialah qarin. Qarin tu baik ke buruk ke, terbuka kepada perbincangan. Okay, nak kata jahat terus pun tak adil pula ya. Okay. Jadi itu yang saya nak sampaikan. InsyaAllah dalam talk seterusnya kita bincang tentang malaikat pula. Sebagai salah satu lagi makhluk gaib yang ada. Jadi ada sikit masa ni untuk apa-apa soalan, pandangan, kritikan pun boleh. Yes. Kalau boleh nampak Qorin, bukan dia yang ada terbuka hijab ke apa, tapi Qorin itu yang menjelmakan dirinya kepada orang tu. Qorin itu sendiri yang menjelmakan dirinya. Kenapa Qorin itu menjelmakan dirinya, itu menjadi persoalan. Sebab kadang-kadang di sini mungkin ada satu strategi. Kalau menjelmakan setengah orang, dia akan merasa diri, aku ni telah mencapai satu makan di mana Qorin itu pun aku boleh nampak. Jadi dia akan di situ akan jadi satu sifat overconfident ke, satu sifat menjadi sombong ke, angkuh ke. Sebab kalau Qorin tu menjelma pada kita pun, apa manfaatnya kepada kita di dunia dan akhirat? Itu yang menjadi persoalannya tu. Tapi lazimnya kalau kita ataupun seseorang tu mendakwa boleh lihat jin ke syaitan apa, bukan dia yang boleh lihat, tetapi jin itu yang menjelmakan dirinya kepada orang itu. Kenapa jin itu menjelmakan dirinya? Itulah yang menjadi persoalan. Soalan lain? Skizo yang apa nama penuh itu? Okey. Itu nanti kita masuk bab jin nanti. Nanti insyaAllah bila kita bincang tentang jin pula, makhluk gaib jin, kita bincanglah tentang bila dia menjelma ke apa ke, dan bila seseorang itu ada dua karakter ke, gangguan tu ke, insyaAllah kita bincang nanti. Kita try fokus kepada roh ni, dan kalau yang sikit-sikit lagi tu tak apalah. Orang tu tak akan bercakap siapa? Siapa yang tak cakap tu?
Ha. Sebab Nabi SAW ada bersabda, mimpi itu ada 3 jenis. Yang pertama itu mimpi yang baik daripada Allah. Yang kedua tu mimpi yang jahat daripada syaitan. Dan ketiga, mimpi yang merupakan mainan akal. Maknanya katakan saya ni teringat-ingat kereta BMW. Kan, nanti malam nanti mimpi ya BMW tu. Okay. Jadi kalau saya teringat-ingat sekian-sekian orang ke apa, ada kemungkinan akan mimpi orang tu jugalah. Tapi kalau mimpi yang baik itu yang Rasulullah SAW kata cerita pada orang lain. Tanya apa maksudnya apa ke. Mimpi yang jahat daripada syaitan, jangan cerita pada siapa-siapa. Kita pula suka cerita. Saya semalam mimpi menyusukan baby. Mulalah keluar teori-teori. Semalam saya mimpi jatuh tangga. Mulalah keluar kan. Kita macam mimpi yang konon petanda ada jin datang ganggu ke apa semua tu. Padahal jangan cerita. Maknanya apa? Jangan layan cerita jin ni. Syaitan yang kata, jangan layan langsung. Buat je kita kata. Syaitan pun frah kita pergi kacau orang lain. Macam seorang ada hadis lain kan yang bahawa seorang sahabat tu naik kenderaan untanya tergelincir, macam batu dia kata satu yang buruk lah macam what the F ke apa kan. So Rasulullah kata jangan begitu sebab kamu akan membesarkan lagi syaitan. Tapi sebutlah nama Allah, ia akan mengecilkannya. Jadi kalau kita ada mimpi yang buruk, itu daripada syaitan, kalau terjaga, sebut a'udzubillah minasyaitonirrajim ataupun apa-apa zikir lain. Lagi bagus bangun terus bangun salat. Okay, jangan besok pergi cerita masuk Facebook apa semua tu, tanya ustaz tu, oh ni ada jin mendamping kamu apa semua tu. Okay, mimpi yang baik, itu kita cerita. Kita pula tak nak cerita, nanti mimpi tu tak menjadi. Tak naklah cerita. Yang kita ni terbalik. Yang ketiga tu mimpi yang mainan akal. Selalu kita fikir-fikir orang tu, kita pun mimpi orang tu. Dia duk fikir-fikir selawat, dia pun mimpilah jumpa Rasulullah tu. Boleh saja tu. Baik, buruk. Ya. Kalau nak tahu mainan akal ke tak, cuba fikir. Siang hari tadi sebelum tidur ke, aku duk fikir-fikir tak betul? Tak ada. Okey. Macam mana? Atau Harundin tu? Okey. Tak apa kalau dia cerita, kita tak ada bukti nak kata yes or no. Terserah saja. Tapi mimpi berjumpa Rasulullah SAW itu satu yang benar. Banyak tokoh-tokoh yang besar juga pernah bermimpi. Hanya yang menjadi soalan nak cerita tu kenapa? Maknanya macam menjadi soalan lagi. Ya tak adalah nak tuduh riak ke nak menunjuk ke apa ke. Hanya tertanya kenapa nak cerita tu. Saya tertanya aja. Tak ada nak tuduh riak ke nak menunjuk ke apa. Saya tertanya kalau seseorang tu mendapat keistimewaan seperti itu, bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Mimpi tu memang betul. Yang kita duk bincang tadi, yang kita meragui tadi, yang yaqazah tu. Yang mimpi tu memang betul. Tapi yang nak cerita-cerita pada orang ramai tu kenapa? Itu tak tahu. Tapi ada satu tafsir mimpi yang famous apa? Ibnu Sina ke? Ada satu kitab tafsir mimpi yang famous tu, tapi itu bukan pengarang tu. Nama tu diletak saja. Tapi tak apalah. Macam tanya tadi, tafsiran mimpi tu macam mana betul ke tak ke? Kita pun tak tahu macam mana. Okey. Nak minta just nak minta pendapat tentang kenduri tahlil ini, si mati dapat manfaat. Okey. Lari jauh tajuk tu. Okey, kenduri tahlil malam pertama, ketiga, ketujuh, 40 dan ulang tahun dapat memberi manfaat kepada si mati ataupun tidak. First of all, kita kena tahu bahawa menghadiahkan pahala kepada si mati, yang itu ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama.
Nak sedekah tu pun terbahagi kepada dua. Sedekah harta, yang itu confirm semua orang kata boleh. Maknanya macam saya bagi tadi, saya nak sedekah RM100 pada tabung IDT, tapi lalu saya niatkan saya sedekahkan ni bagi pihak mak saya ke ayah saya. Yang itu confirm, semua kata boleh. Yang diperselisihkan ialah mensedekahkan amalan-amalan ibadah. Yang paling famous ialah membaca Quran. Sebahagian ulama kata boleh, sebahagian ulama kata ianya bermanfaat kepada si mati, sebahagian lagi kata tidak bermanfaat kepada si mati. Tapi yang penting di sini, bila kita nak cenderung pada mereka yang berkata manfaat itu dapat kepada si mati, ianya orang itu membaca Quran dengan ikhlas kerana Allah. Lalu dia dah habis baca tu, dia berdoa, ya Allah, jika ada kebaikan dalam bacaan aku ini, aku ingin sedekahkan kepada ibuku ataupun ayahku. Itu Tuhan. Sebab setengah orang sepanjang hidup tak pernah baca Quran. Ataupun jarang-jarang baca Quran. Bila ada ayah dia meninggal, mak dia meninggal, baru dia baca Quran. Lalu dia baca Quran kerana mak yang meninggal dunia. Nampak tak? Lepas tu dia lupa mak dia, tak baca lah dah. Berbanding dengan orang yang setiap kali, katakan lepas solat subuh, dia baca satu muka surat. Setiap hari satu muka surat. Memang dia baca. Lalu bila mak dia meninggal sekarang ni, dia baca, dia berdoa agar Allah menyampaikan pahala bacaan tu kepada mak dia. Jadi orang ni memang dia membaca ikhlas kerana Allah. Yang tadi, kes tadi tu, tak pernah baca, tiba-tiba meninggal, baru nak baca. Okey? Jadi situ ada perbezaannya. Yang keduanya, bila para ulama yang berkata bacaan Quran itu dapat memberi manfaat kepada si mati, ianya baca seorang-seorang. Bukan buat majlis. Mereka tak ada sebut buat majlis. Ya, apa yang masyarakat kita buat ialah buat majlis pada hari sekian-sekian. Ya, dengan atur cara sekian-sekian, ada zikirnya, ada baca yasinnya, tak tahu kenapa surah lain tak boleh baca. Adalah juga baca Al-Fatihahnya ke Allah apa semua tu, lalu itu yang disedekahkan. Jadi di sini majlis seperti itu tu tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Dan sesiapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya daripada kami, maka ianya tertolak. Demikian sabda Nabi SAW. Demikian juga orang-orang yang datang. Cuba kita buat majlis tahlil. Hidangannya air kosong, nasi putih, kicap dan ikan kering. Hari pertama dia orang mari, hari ketiga tak mari dah. Hari ke-7, hari 40 tak mari dah. Dia tak bagi nasi berani pun. Kambing golek tak nampak pun. Air tu bagilah sirap kalau ya pun. Apa air kosong je. Jadi yang datang tu kenapa? Kan? Okay, jadi majlis-majlis tahlil itu sendiri sesuatu yang kita kata banyak yang perlu disemak semula. Bahasa yang lembut. Okay, yang disemak semula. Jadi kalau seseorang tu anak ke siapa nak baca Quran, nak hadiahkan kepada maknya, ayahnya, siapa tu, dipersilakan. Moga-moga Allah menyampaikannya. Tapi yang buat majlis khusus tu, iaitu something totally different. Macam mana? Boleh buat hari-hari lain, tak payah hari 7, hari 40. Tak payah ulang tahun tu. Maknanya besok Ahad, saya free. Nak panggil lah jiran-jiran makan sikit sambil sembang-sembang. Boleh saja. Tak perlu kena tunggu hari sekian-sekian kematian. Dan tak perlu ada acara nak baca Quran ke apa semua tu. Makan je. Dah dapat pahala sebab bagi makan, pahala menghubungkan silaturahim. Pastikan yang rosmah tu jangan sebut. Kadang-kadang bila berhimpun tu topik dah lari kan. Rosmah lah, yang seorang tu nak pakai tudung, suami tak bagilah. Jadi apa semua tu dah masuk kan. Jadi satu majlis yang asalnya niat baik, jadi tak baik. Kita kena fikir juga dalam majlis tahlil tu kadang-kadang kita nampak baik. Dia kata la ilaha illallah. Tapi cuba kita fikir dia punya zikir kepada Allah itu. Zikir yang Syekh Mandili panggil macam gear manual. First gear, la afdalu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk gear 2. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gear 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Overdrive. Illallah, illallah, illallah yang tinggal. Nasi berani dah sedap. Okey, doh. Sangat biadab zikir pada Allah macam tu. Kan ada speednya, start daripada slow, laju, akhirnya tinggal ilallah saja, tiba-tiba berhenti. Dia ingat apa? Allah tu apa? Kawan dia main guli zaman kecil dulu ke? Zikir macam tu. Orang zikir pada Allah dengan penuh khusyuk. Takut sebut nama Allah tu.
Teringat betul ke la ilaha illallah ni kadang-kadang betul ke Tuhan tu Allah saja. Kadang-kadang aku jadi bos kat pejabat aku pun macam Tuhan juga. Aku taat semua cakap. Prosedur office pun aku ikut macam Quran juga. Jadi sambil kita zikir tu dengan penuh tawaduk, penuh rendah diri, penuh kita ambil iktibar. Betul ke dalam kehidupan aku ni tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kan, kadang-kadang bos di pejabat tu macam Allah juga, aku layan dia, taat kat dia, takut kat dia. Itu cara zikirnya tu. Bukan dengan kita ada speed sekian-sekian semua tu. Okey, lari tajuk. Soalan lain? Sudah 10.30, boleh kita tutup sebelum apa? Okey, jadi sekali lagi promosi buku. Tajuk penuh, sunnah dalam menangani gangguan makhluk gaib. Ya, ada di luar sana, saya dah bawa beberapa. Harga biasa RM34, harga special di sini RM25. Dengan syarat jangan minta saya sign. Saya pula tak ada duit tukar, tak pandai buat bisnes. Kalau siapa tak ada exact change, belilah untuk kawan RM50 senang. Dua kan? Ataupun boleh bank in terus. Tak apa, ambil hari ni bank in kemudian. InsyaAllah semua jujur kan? Okay, boleh bank in kemudian. Jadi kita jumpa talk yang lain insya-Allah. Kita masuk tentang malaikat pula. Kita berkenalan dengan malaikat pula. Adakah dianya boleh mengganggu kita ataupun sebenarnya boleh memperanan menjadi bodyguard kita daripada gangguan. Kita selalu takut pada jin, gangguan. Tak pernah kita fikir adanya malaikat-malaikat yang turut mendampingi kita. Sebagaimana Karin juga ada mendampingi kita. Ya, okey. Sambil itu nak mempromosi sikit, pada 2 dan 3 Disember, 9 pagi hingga 5.30 petang, ada program metodologi dakwah bersama Brother Lim di belakang sana, yang handsome tu. Okay, Ustaz Muhammad Amin dan Brother Engku Fauzi. Yuran RM100, RM50 untuk pelajar. Okey, jadi ada poster di sini, dijemput hadir. Jadi kita pun dapatlah belajar cara-cara nak cerita Islam kepada rakan-rakan kita. Rakan pejabat, jiran. Okey. Right, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tak tanya. Majlis dah tutup. Okey.